Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sesiapa yang menonton. Nama saya Nazmi Syazani bin Nur Saiful, memegang nombor metrik D2023110678. Hari ini saya akan membentangkan di bawah subtopik perspektif on interpersonal relationship in the family, iaitu significant case pertaining to parents-child relation, iaitu kes penting berkaitan hubungan ibu bapa dan anak. Seperti yang telah dinyatakan, undang-undang kebanyakan negara yang berkaitan dengan kanak-kanak adalah berdasarkan andaian bahawa ibu bapa mempunyai hak semula jadi untuk menyediakan penjagaan dan disiplin anak-anak mereka. Hak ibu bapa ini hampir mutlak sepanjang tempoh anak tinggal di dalam rumah. Ibu bapa mungkin dikehendaki melepaskan hak mereka untuk mengawal dan mendisiplinkan anak-anak buat sementara waktu, iaitu semasa mereka berada di luar kawalan keluarga, seperti semasa kanak-kanak bersekolah dan di bawah pengawasan pihak berkuasa sekolah. Di samping itu, ibu bapa boleh secara sukarela meminta bantuan daripada negara dengan meminta anak itu ditempatkan di rumah perlindungan kerana ketidakupayaan untuk mengawal anak di dalam keluarga, di dalam rumah. Selama bertahun-tahun, hak ibu bapa untuk mengawal dan mendisiplinkan anak-anak mereka diuji di mahkamah. Mahkamah secara konsisten menegaskan hak ibu bapa untuk menjaga dan mendisiplinkan anak-anak mereka, tapi mahkamah agak kabur dalam mentakrifkan hukuman yang menasabah. Akibatnya, kes-kes yang dibawa ke mahkamah berkaitan dengan ibu bapa yang dituduh terlalu keras atau fizikal dalam mendisiplinkan anak-anak mereka diputuskan mengikut kes. Di satu negeri, kaedah disiplin fizikal yang keras seperti penggunaan tali atau tali pinggang kulit mungkin dianggap sesuai oleh mahkamah, manakala di negeri lain, bentuk hukuman yang sama mungkin ditakrifkan sebagai tidak menasabah dan dengan itu melebihi hak yang diberikan kepada ibu bapa yang mendisiplinkan anak-anak mereka. Contohnya dalam Stanley Illinois 1972, Mahkamah Agung Amerika Syarikat mengulangi hak ibu bapa untuk memberikan penjagaan, penemanan dan pengurusan anak mereka. Mahkamah menyatakan bahawa hak perlembagaan ibu bapa mesti dipertimbangkan dalam sebarang usaha untuk membuang anak-anak dari rumah buat sementara waktu atau kekal kerana berlakunya disiplin yang berlebihan atau tidak sesuai di rumah. Seterusnya saya masuk kepada kewajipan setiap negeri melindungi kanak-kanak di bawah pengawasan negara. Agensi perlindungan kanak-kanak boleh membuat kesilapan. Mereka mungkin menempatkan kanak-kanak di rumah kumpulan atau dengan ibu bapa angkat dalam situasi yang ternyata lebih berbahaya kepada kanak-kanak daripada persekitaran tempat mereka dialihkan keluar. Pekerja kes ini selalunya mempunyai beban kes yang sangat besar dan tidak mempunyai masa yang diperlukan untuk menyiasat dengan betul ibu bapa angkat yang berpotensi dan persekitaran yang disyorkan untuk penempatan. Sesetengah kanak-kanak ditempatkan di rumah kumpulan atau dengan ibu bapa angkat dan lebih kurang dilupakan oleh agensi perlindungan kanak-kanak. Dalam kes sedemikian, wajarkah agensi perlindungan kanak-kanak bertanggungjawab secara sah untuk masalah yang timbul? Soalan ini telah ditangani dalam Jabatan Perkhidmatan Sosial Destiny Winnebago County 1989. Isunya ialah sama ada kerajaan negeri gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyediakan penjagaan dan keselamatan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan ibu bapa. Mahkamah Agung Amerika Syarikat diminta untuk memutuskan sama ada agensi perlindungan kanak-kanak negeri atau daerah yang telah mengambil alih penjagaan perlindungan kanak-kanak bertindak mengikut Doctrine Paris Patrick telah gagal melindungi kanak-kanak itu dan harus bertanggungjawab di sisi undang-undang. Kes ini melibatkan Joshua, seorang kanak-kanak yang bernama Joshua, seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun yang dipukul dengan ganas oleh bapanya sehingga dia menjadi cacat kekal. Isu ini tertumpu kepada fakta bawahan Jabatan Perkhidmatan Sosial menyedari bahawa Joshua ini telah dipukul oleh bapanya pada masa lalu sudah lama dan pernah dimasukkan ke hospital akibat kecederaan yang diterima akibat dipukul. Agensi Perkhidmatan Sosial menyiasat dakwaan insiden
penderaan dan memutuskan bahawa tidak ada bukti yang mencukupi untuk mahkamah mengambil sebarang tindakan rasmi, seperti mengeluarkan Joshua daripada jagaan bapanya. Bapa kepada Joshua, walaupun tidak mengaku memukul Joshua, bersetuju dengan beberapa cadangan tidak rasmi yang dibuat oleh agensi itu, termasuk kaunseling. Apabila Joshua keluar dari hospital, dia kembalikan ke rumahnya untuk tinggal bersama ayahnya kembali. Seorang pekerja sosial telah ditugaskan untuk kes itu dan membuat lawatan tetap ke rumah. Dalam laporan ini, dia merekodkan beberapa tanda bahawa kanak-kanak itu mungkin didera. Tidak lama selepas lawatan terakhir pekerja sosial itu, Joshua telah dipukul dengan teruk oleh bapanya sehingga mengakibatkan dia koma. Dia dibedah kerana kerosakan di dalam otak. Walaupun dia terselamat daripada pembedahan itu, kerosakan pada otaknya yang sangat tidak dapat dipulihkan sehingga tidak boleh berfungsi lagi. Bapa Joshua disabitkan dengan penderaan kanak-kanak dan dijatuhkan hukuman penjara oleh pekerja sosial itu. Jadi Jabatan Perkhidmatan Sosial Winnebago telah disaman oleh ibu Joshua atas alasan negara telah merampas hak Joshua dengan gagal melindunginya daripada keganasan bapanya daripada Mahkamah Daerah Amerika Syarikat. Akhir sekali saya masuk kepada hak Juwana berkaitan keluarga. Tersirat dalam Presiden Undang-Undang bahawa ibu bapa mempunyai hak semajadi untuk melindungi anak-anak mereka dan untuk memastikan bahawa mereka akan dijaga dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal, keselamatan dan pengawasan. Dan pengawasan adalah andaian bahawa anak-anak berhak menerima keperluan ini, serta penjagaan kasih sayang, disiplin dan bimbingan daripada ibu bapa atau penjaga. Beberapa kawasan di mana hak ibu bapa, anak dan negara mungkin dipertikaikan, termasuk perkara yang berkaitan dengan sokongan dan penyelenggaraan pendidikan, penjagaan, perubatan, penempatan hak ibu bapa, penjagaan anak, pengangkutan hak lawatan dan pertikaian antara ibu bapa dan bukan ibu bapa, iaitu orang lain. Secara tradisinya serta dalam undang-undang berkanun, bapa bertanggungjawab terutamanya untuk menyediakan anak-anak mereka yang masih kecil dengan keperluan asas kehidupan. Dalam kes ini di mana bapa tidak mampu melakukan perkara tersebut atau enggan memberikan sokongan, tanggungjawab jatuh kepada ibu. Undang-undang berkanun negeri semasa meletakkan kewajipan ini kepada kedua ibu bapa. Jumlah sokongan yang diperlukan berkenaan dengan tempat tinggal, makanan, pakaian, rawatan, perubatan dan pendidikan yang berhak kepada kanak-kanak akan berbeza-beza bergantung pada sumber keuangan setiap keluarga dan penilaian keperluan kanak-kanak. Berkenaan dengan pendidikan, negara yang terlibat kerana undang-undang pendidikan wajib. Lazimnya, kewajipan ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka mendapat persekolahan had umur atas undang-undang pendidikan wajib atau berakhir apabila kanak-kanak itu mencapai umur majoriti 18 tahun di kebanyakan negara. Jika ibu bapa tidak memikul tanggungjawab ini, kerajaan boleh campur tangan di bawah doktrin Parents Patrie. Kanak-kanak tidak mempunyai hak untuk pendidikan lepas menengah dan ibu bapa tidak perlu menyediakannya. Berkenaan dengan penjagaan perubatan, mahkamah telah membenarkan budi bicara ibu bapa mengenai peruntukan dan jenis penjagaan perubatan. Tetapi negara mungkin campur tangan dalam situasi di mana kesihatan dan kebajikan kanak-kanak terancam dengan serius, walaupun tindakan ini mungkin bertentangan dengan kehendak ibu bapa. Sekian daripada saya. Terima kasih.